Baik, kita mulakan dengan baca surah Al-Fatihah dan juga doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Surah Asy-Syarh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul Azim. Okay, baik, kita tengok Boleh buka buku teks masing-masing. Muka surat 11. Kita tengok tajuk Hamzah, huruf Hamzah 3 suku. Huruf Hamzah 3 suku. Tengok Hamzah 3 suku. Okay, tengok. Hamzah 3 suku ialah huruf Hamzah pada kedudukan 3/4 ketinggian huruf alif. Ia digunakan pada fungsi seperti berikut. Okay, yang pertama, kata dasar yang diakhiri bunyi vokal A menerima imbuhan an dan I. Contohnya, tengok bawah. Contohnya, imbuhan an. Celaan. Kan, celaan. Tengok kedudukan Hamzah 3/4 tu. 3 suku tu. Tengok yang warna merah tu Hamzah. Maknanya 3/4 huruf alif. Mana ke bawah sikit daripada huruf alif. Begitu juga bacaan. Bawah sedikit je daripada huruf alif. Sebelahnya kan. Kebendaan untuk imbuhan an seterusnya kesukaan. Kalau imbuhan I pula, dihargai. Hamzah 3 suku kedudukannya. Meredai, merasai, dicintai. Itu untuk imbuhan I. Ada lagi seterusnya yang bawah. Yang bawah kata, okay, itu yang pertama untuk imbuhan an dengan I. Hamzahnya kedudukan 3/4 3 suku, iaitu bawah sedikit daripada huruf alif. Tengok contoh kat muka surat 11 tu. Okay. Untuk yang kedua, cara yang kedua, mestilah kata dasar yang diakhiri bunyi vokal U menerima imbuhan I. Contohnya, vokal U ni di mana? Didahului. Ni kata dasar berakhir dengan vokal U, iaitu huruf waw ni. Vokal U. Didahului, kata dasarnya dahulu. U ni. Maknanya kata dasar yang berakhir dengan vokal U menerima imbuhan I. Imbuhan I ni Hamzah ni kedudukan 3/4, iaitu waw tu huruf waw. Macam contoh kedua ni dibaharui, huruf waw. Kan, huruf waw. Hamzah ni atas sikit daripada huruf waw. Boleh dengar suara Saza? Boleh dengar suara Saza? Syamil dengar suara Saza? Dengar Nur Izzah dengar suara Saza? Dengar Dengar Okay, kalau dengar buat very good. Okay, Saza teruskan.
merindui, merestui. Maknanya kata dasar yang berakhir dengan vocal U. Merindui. Macam merindui ni kata dasarnya rindu. Rindunya berakhir dengan vocal U. Imbuhan I-nya mesti eja hamzah ya. Hamzah tu kedudukannya 3 suku, 3/4. Macam tadi, yang cara pertama, hamzah 3 suku kalau berakhir dengan vokal A, huruf alif, dia hamzahnya letak di bawah sedikit je huruf alif. Kalau huruf waw, terletak atas sedikit huruf waw. Di situ kamu kena faham kedudukan hamzah 3/4 tu, 3 suku. Baik, seterusnya. Kita tengok muka surat 12. Okay. Tengok muka surat 12. Cara yang ketiga. Menulis hamzah 3/4. Okey, iaitu kita tengok. Bunyi diftong. Iaitu apa? Bunyi diftong ataupun gandingan. Bunyi diftong ni. Diftong ataupun gandingan vokal au dan I di awal kata. Diftong tu au, I. Darjah 3 kamu belajar jawi. Okey, contohnya bunyi au di awal kata. Au di awal kata ni. Nampak? Okey, di awal kata iaitu auto, aura, audio. Nampak tak kedudukan hamzah 3/4-nya? Nampak tak semua? Maknanya bawah sedikit huruf alif. Audio, aur. Ini bagi bunyi au di awal kata. Bagi bunyi I pula di awal kata. Ice cream, ice, icing, I. Semua kedudukan hamzah 3/4 tu, 3 suku tu, kedudukannya bawah sedikit je daripada huruf alif daripada atas. Bukan di tengah-tengah antara huruf alif tu. Nanti minggu depan dah buka sekolah kan? Minggu depan Ustazah akan terang semula kedudukan hamzah atas alif, hamzah bawah alif, hamzah 3/4. Ustazah akan ulang dalam kelas. Dalam kelas mungkin lebih jelas. Betul? Dalam kelas mungkin lebih jelas. Okey, kita tengok seterusnya. Cara yang ke-3 tadi, yang ke-4 pula. Menulis hamzah 3/4 iaitu gandingan vokal au, I dan ui. Gandingan vokal au, I dan ui. Kita tengok vokal au dulu yang dalam bas warna biru tu. Baung. Nampak kedudukan hamzah 3 sukunya, nampak? Okay, semua boleh nampak hamzah 3 sukunya. Bawah sedikit huruf alif. Tolong jangan conteng-conteng ya. Hanya Ustazah je saja yang boleh conteng. Laung. Hamzah 3 sukunya, tengok. Hamzah 3/4-nya daun. Baik untuk vokal I. Saing. Lain. Okay, untuk vokal ui. Buih. Duit. Suis. Kedudukan hamzah tu. Kalau huruf alif dia bawah sedikit je huruf alif. Kalau dia sebelumnya vokal waw, vokal u, atas sedikit hamzah 3/4 tu. Okey, seterusnya. Untuk cara yang ni untuk nota ni, muka surat 13 ni. Untuk nota ni, kau tengok, jika tidak diletakkan hamzah di antara dua vokal yang berganding, tadi tu, vokal yang tadi tu, vokal au, I, ui, maka terhasillah kata lain. Dia bunyi lain. Contohnya, baung. Kan bunyi baung. Bila tak ada hamzah, buang hamzah 3/4 tu jadi bawang. Kan dah bunyi lain. Baung, bawang. Lain kan? Seterusnya laut. Laut. Kalau buang hamzahnya jadi lawat. Dia akan jadi lawat. Begitu juga saing. Kalau buang
Hamzahnya jadi sayang. Itu juga lain. Kalau buang hamzah jadi layan. Maknanya kalau huruf hamzah 3/4 ni tidak diletak dekat vokal gandingan I, ui, au, dia akan bunyi lain. Jadi bunyi lain perkataan. Dia dah jadi perkataan lain. Tak boleh. Okey, seterusnya. Untuk cara yang ke-6. Kelima. Tadi keempat. Yang gandingan vokal au, I, u itu yang keempat. Cara keempat menulis hamzah 3/4. 3 suku. Ini cara yang kelima. Tengok muka surat ya. 13 yang bawah tu. Iaitu kata pinjaman. Kata pinjaman bahasa Arab yang mengandungi hamzah tunggal di tengah kata. Hendaklah ditulis dengan hamzah 3 suku. Contohnya apa? Mu'min. Muazzin, mu'allaf, mu'tamar. Ni semua kata pinjaman bahasa Arab. Ada 4 ni. Hamzahnya mestilah kedudukan 3 suku, 3/4. Okey, cara yang ke-6. Tadi cara yang kelima, ini cara ke-6. Cara ke-6, muka surat 13 lagi. Cakap kamu ada buku kan? Ada buku teks, tengok buku teks. Yang ketiga, yang ke-6 caranya iaitu nama khas. Nama khas biasanya nama bukan Melayu, bukan orang Melayu. Contoh nama orang Cina, kan? Contohnya Eng, NG, dieja hamzah 3/4. Hamzah nga. Ong, hamzah 3/4, waw nga, ong. Dia tak guna huruf alif, dia guna hamzah 3/4. Ni eng, hamzah 3/4, ya nga. Itu cara yang ke-6. Mana nama khas yang bukan nama Melayu. Okey. Seterusnya, muka surat 14. Muka surat 14 iaitu aktiviti. Muka surat 14 ni aktiviti. Nanti kamu perlu buat dekat buku. Okey. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Ada apa-apa pertanyaan boleh WhatsApp Saza personal. Nanti Saza bagi latihan kat dalam. Saza bagi latihan kat dalam WhatsApp group apa yang perlu buat. Boleh? Boleh dengar semua? Okey. Okey, itu saja. Terima kasih kerana bagi kerjasama pada Saza. Nanti kalau ada yang tak faham, tanya je Saza WhatsApp personal. Minggu depan kita dah buka sekolah. Kita akan bersemuka. Kamu nak tanya tak faham apa tak faham selama ni kan, belajar online, boleh tanya. Okey. Itu saja daripada Ustazah. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.